Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung bab 3, okey, 3.4 pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, pengangkutan dalam badan manusia dalam haiwan, okey, kita menggunakan jantung kan. Tapi untuk tumbuhan dia guna apa? Dalam kelas yang bersemuka sebelum ni ada Miss sentuh sikit-sikit, tapi ini kita tengok lebih mendalam sikit lah. Okay, so pengangkutan, kita tengok dulu gambar raja yang dia bagi ni. Okay, ini adalah yang sekarang ni kan musim panas kan, jarang hujan. Jadi bila kita tengok, paling ketara ni tengok pokok keladi. Okay, yang ada di rumah kamu. Paling ketara lah tu dia mula-mula dia macam segah begini, okey. Lawak sejak dia kembang daun dia kan. Lepas tu kalau hari terlampau panas, kalau kamu tidak siram, kamu tengok tanah dia sudah kering-kering kan, dia akan jadi layu macam ni, layu. Okey. Lepas tu kamu siram, kamu tunggu dia setengah jam, dia akan balik segah macam ni. So apa yang berlaku sebenarnya? Okey, dia sebenarnya dia mengangkut air daripada akar sampai ke daun. Sebab itu daun boleh menjadi segah semula selepas kamu siram air. So itu ialah pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Next. Kita tengok transpirasi. So apa itu transpirasi? Okay. Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Dia lebih kurang macam kamu jemur kain. Okay. Kenapa lepas kamu cuci baju kan dia basah. Kamu jemur dia jadi kering. Okay. Sebenarnya air tu tersejat ke udara. Penyejatan berlaku. Jadi penyejatan juga berlaku dalam tumbuhan. Okay. Iaitu melalui satu proses yang dinamakan sebagai transpirasi. So dari mana dia, kalau kita jemur baju, air daripada baju tu terus tersejat ke udara. Tapi kalau daun macam mana? So daun merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. Kalau kamu tengok di gambar raja ni, okay, penyerapan air secara osmosis ke dalam tumbuhan melalui akar. So osmosis ialah resapan air dari kawasan yang banyak air, okay, pergi ke kawasan yang kurang air. So bila tumbuhan ni kering, okay, habis sudah air dia yang dia hilang. So di sini akan, dalam tumbuhan ni akan jadi kurang air. Jadi air daripada tanah-tanah sekeliling dia akan diserap, okay, melalui penyerapan dia akan masuk ke dalam akar tumbuhan, lepas tu diangkut ke bahagian atas tumbuhan. Sebab tu kalau dia tidak air, dia akan layu. Okay, so lepas kamu siram, dia akan serap air dan air tu akan diangkut ke bahagian daun supaya dia jadi kembang semula. Okay, so yang dia tunjukkan anak panah itu ialah laluan air naik ke atas tumbuhan. So bila sampai di daun, dia akan berlaku kehilangan air secara penyejatan dari permukaan daun melalui proses transpirasi. So dia hilang air melalui transpirasi. Okey. Kita tengok keratan rentas daun. Maksudnya kalau kita potong daun, okey, belap daun tu separuh, kamu tengok daripada tepi dan tengok di bawah mikroskop, kamu akan nampak inilah struktur dia. Sebelum ni kita sudah lukis struktur daun ini, jadi tidak perlu lagi lukis. So sel epidermis pada daun, sel epidermis cari di mana? Cari sel epidermis ini. Okey, sudah Miss terangkan juga sebelum ni. Epidermis ialah bahagian atas dan bahagian bawah bahagian atas dan bahagian bawah daun. So, sel epidermis ini akan merembeskan kutikel yang berlilin. Ini kan? Ini. Lapisan paling atas daun ada satu lapisan kutikel, nama dia. Miss sudah terangkan hari itu kenapa, apa fungsi kutikel ini, untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Selain daripada kalis air, okey, bahagian kutikel ini, dia kalis air, okey, dia juga menghalang tumbuhan daripada kehilangan air terlalu cepat melalui transpirasi. Okey, walaupun dia perlu juga kehilangan air, dia perlu juga buang air dia, tapi kutikel berlilin ini menghalang supaya menghalang kehilangan air daripada berlaku terlalu cepat. Kalau dia terlampau cepat kehilangan air, cepatlah dia layu. Okey.
So, next, stoma. Ini pun sudah kita belajar hari itu. So, bukaan stoma juga menyebabkan tumbuhan kehilangan air secara transpirasi. Okey, liang stoma tertutup dan liang stoma terbuka. Hari itu sudah belajar bila liang stoma terbuka pada waktu siang. Bila liang stoma tertutup pada waktu malam dan pada waktu hari terlalu panas. Dia tutup supaya dia boleh mengurangkan kehilangan air. Okey. Pelembakan. Ini adalah benda baru. Okey, silibus lama tiada ni. Okey, ini adalah pelembakan iaitu gutasi. Okey, tengok gambar di tepi ni. Okey, kalau transpirasi dia berlaku di bahagian bawah daun ni. Okey, tapi kalau pelembakan ataupun gutasi dia berlaku melalui tepi-tepi daun ni. Tidak pastilah kamu pernah tengok ke tidak. Okey. So, selain transpirasi, tumbuhan juga kehilangan air melalui pelembakan ataupun gutasi. Proses kehilangan air melalui cara ini dinamakan sebagai pelembakan. Okey, ataupun gutasi lah. So, gutasi berlaku melalui hidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Jadi, kamu tengok titisan air ni semua berada di pinggir daun. Okey, tepi-tepi daun tu. Okey, bukan bahagian tengah daun. Okey, tepinya itu bukaan kecil tempat air keluar tu nama dia hidatot. Okey, hidatot ini dia sentiasa terbuka. Dia bukan macam stoma. Kalau stoma dia buka pada waktu siang, tutup pada waktu malam kan. Tapi kalau hidatot ni 24 jam dia terbuka. Okey. So, gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Okey, maksudnya macam selepas hujan kah begitu kan, kelembapan udara tinggi. Okey, beza antara gutasi dengan embun. Okey, embun, tahu kan embun kalau macam hari baru mau siang kamu pergi jalan di padang, kamu akan rasa kasut kamu basah. Kenapa basah? Sebab ada embun pada daun. Okey, apa beza antara gutasi dengan embun? Gutasi ni cecair yang keluar daripada tumbuhan itu, daripada daun itu sendiri. Air tu keluar daripada daun melalui hidatot. Tapi kalau embun ini ialah uap air pada udara terkondensasi pada permukaan daun. Okey, itu ialah embun. So, sumber datangnya air itu berbeza. Gutasi dari tumbuhan itu sendiri, embun daripada uap air dalam udara. Okey. Faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Maksudnya sebab apa yang boleh menyebabkan tumbuhan tu cepat layu, cepat hilang air, apa yang boleh kasih perlahan dia punya kehilangan air. Okey, kita tengok yang pertama, kita fikir secara logik saja. Yang pertama, suhu sekeliling. Kan? Cuba fikir. Pada hari panas kah, pada hari sejuk, tumbuhan akan hilang air dengan cepat. Kan? Dia senang saja. Okey, logik. So, semakin tinggi suhu sekeliling, semakin tinggi kadar transpirasi. Semakin tinggi kadar transpirasi bermaksud semakin cepat dia kehilangan air. Jadi, betul lah kan? Semakin hari semakin panas, pokok keladi akan lebih cepat layu. Begitu. So, semakin tinggi suhu sekeliling, semakin tinggi kadar transpirasi. So, faktor yang kedua, okey, keamatan cahaya. Bukan pesta keamatan, keamatan cahaya. Maksud dia cahaya kuat ke tidak. So, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. So, ada tumbuhan yang tidak boleh dijemur terus dengan cahaya matahari. Sebab itu ada orang yang jual bunga, dia akan pasang macam bukan juga lah kema kan, dia macam ada jaring-jaring tu yang warna hitam tu supaya untuk mengurangkan keamatan cahaya supaya tumbuhan tidak cepat layu lah. Okey. So, kenapa ditutup? Sebab dia mau kurangkan kadar transpirasi. So, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Maksudnya semakin kuat cahaya tu, air akan kehilangan dengan lebih cepat. Okey. So, faktor ketiga, pergerakan udara. Okey, udara yang bergerak kita namakan sebagai angin. Okey. So, fikirlah, ke hari berangin tumbuhan lebih cepat hilang air ke hari yang tiada angin?
Fikir secara logik je. Dia sama juga dengan jemur kain. Okey, kalau kau jemur kain, masa berangin baju tu lebih cepat kering kah masa tidak berangin? So jawapan dia masa hari berangin lah kan, pergerakan udara. So dia punya perkaitan ialah semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Betul lah kan? Okey. Faktor keempat, kelembapan udara. Okey, banyak molekul air. Kalau kelembapan udara tinggi bermaksud ada banyak molekul air dalam udara. Okey. So, semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Okey, ini terbalik. Kalau tinggi kelembapan udara bermaksud dalam udara sekeliling tu dia banyak molekul air. So, kalau banyak sudah molekul air, tumbuhan akan kurang kehilangan air. Kan, sebab penuh sudah di udara. Jadi, tidak perlu lagi lah air daripada tumbuhan tu untuk keluar. Tidak ada ruang. Saya gambarkan begitulah. Dalam udara tiada sudah ruang untuk uap air yang keluar daripada tumbuhan. Jadi kalau semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Okay. Last slide, struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. So, berkas vaskular apa? Bukan bekas, berkas vaskular. So, berkas vaskular kita tengok sini, berkas vaskular mengandungi phloem dan xylem. Ini pun sudah pernah dengar dalam kelas hari itu, tapi tidak pastilah kamu ingat ke tidak. Okey. So, bahagian batang, kalau kamu tengok di anak panah ni kan, dia potong. Kalau potong pokok ni di sini, kamu akan nampak struktur dia macam ni. Okey. So, dia ada dua bahagian. Bahagian dalam yang biru, dia warnakan biru itu ialah xylem. Okey, yang dia warnakan merah adalah phloem. Jadi apa fungsi? Kita tengok dulu apa fungsi dia. Xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun. Okey, dari akar ke daun atas, sebab akar yang cari air. Melalui batang bagi menjalankan fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Kan dari daun dari daun ini dia akan hilang air kan. Jadi bila sudah hilang air, dia mesti ada yang ganti dia. So, air datang daripada akar. Diangkut melalui xylem. Laluan air lah. Okay, dalam bahasa kita. Laluan air dalam batang. Dalam tumbuhan. Nama dia xylem. Okay. So, phloem yang bahagian merah ini berfungsi untuk mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun semasa fotosintesis. Okay, kita bilang makanan tumbuhan lah bah. Okay. Ke bahagian lain tumbuhan. So, ingat xylem angkut air dan garam mineral, phloem mengangkut sukrosa. So, ini untuk batang, begini dia punya lukisan. Kalau kamu potong di bahagian akar, okay, dia punya lukisan, dia punya struktur macam ni. Okay, xylem di bahagian tengah besar yang biru ni. Okay, phloem ialah yang kecil di tepi ni. So, kalau kamu dalam kelas, saya akan tanya satu-satu. Kenapa pada bahagian akar ni besar dia punya xylem yang warna biru? Okey, jawapannya sebab xylem kan angkut air. Dia kan mencari air. Jadi dia punya laluan tu mesti besar lah. Okey, so bahagian akar xylem besar. Okey, kalau keluar dalam soalan exam, dia akan bagi 3 gambar aja ni, dia minta kamu label. Jadi kamu kena tahu. Bahagian batang, lukisan dia bulat-bulat macam ni. Bahagian akar, dia punya xylem besar. Dan untuk keratan rentas daun, kamu tengok dia potong macam ni. Okey. Dia potong macam ni. Daun ni dia potong macam ni. So, tengok daripada tepi, separuh-separuh. Bahagian atas ialah xylem. Okey, bahagian bawah ialah phloem. Okey. So, sampai sini saja untuk hari ini. Kamu akan buat nota. Dan seterusnya ada satu lagi subtopik sebelum kita tamatkan bab 3. Okay. Thank you. Bye.